Okey. Okey, macam biasalah tadi pun Syazran dah cakap sabar sikit tentang latar belakang saya. So, itulah nama diberi Amirul Adli, asal Pulau Pinang, umur 22 tahun. Tu Facebook ada dekat 5,000 friend. Dah penuh dah. Instagram ada dekat hampir 6,000 followers. Cik, saja nak acah sikit kan. Okey, nombor telefon, okey, siapa yang nak apa kontak-kontak apa bolehlah ambil kat sini. LinkedIn. Ada dekat 5,000 juga connection dekat LinkedIn. So, saya nak cerita sikit lah sedikit tentang diri saya ni. Walaupun saya ni seorang usahawan, tapi saya merupakan seorang yang aktif juga dalam benda-benda lain. Untuk pengetahuan, SPM saya dapat 11A dalam SPM sebab saya SMKA kan. So saya 11 subjek, so 11A. Dan saya juga merupakan seorang majlis perwakilan pelajar sesi yang lepas 1920. Di mana saya memegang Exco Club and Societies di Putrajaya. Dan sekarang kan kita tengah berlangsung Club Festa tu kan. Dia Club Festa sebenarnya continuity daripada program saya yang lepas, iaitu Virtual Club Bazaar. Akhirnya saya lah yang pengasas Virtual Club Bazaar tu. Dan sewaktu di Uniton juga saya merupakan pemegang Dean List bagi setiap semester. Dan untuk foundation dan juga first year degree, saya dapat 4 flat untuk ke semua SEM, 4.0. Tapi start second year dia dah adalah sikit-sikit, dia dah drop sikit. Tapi still Dean List. Lepas tu saya juga menerima Best Engineering Award daripada YB Prabakaran, boleh tengok kat sini. Dan saya juga dalam co-curriculum pun saya aktif, di mana saya jadi pengarah sukan YTN. Kalau yang pernah masuk 2 tahun lepas tak silap, saya merupakan pengarah program, di mana saya handle dekat 140,000 punya dana. Jadi itulah serba sedikit tentang saya untuk pengetahuan para peserta sekalian. Baik, untuk bisnes ni, untuk bisnes ni kita kena faham kan. Saya nak kena jelaskan dulu sebelum saya mulakan saya punya perkongsian ni. Perniagaan ni kita boleh pecahkan kepada dua kan. Satu, memang dia daripada family dia, maksud dia inherit dia. Maksud dia dan saya percayalah daripada para peserta ni pun mungkin ada daripada dalam kalangan family, memang family yang dah bisnes kan. Mungkin ayah, mungkin pakcik pun semua dah ada syarikat kan. So anda cuma nak tak nak, anda cuma sambung je apa yang dia orang dah lakukan. Yang tu kita panggil bisnes dari segi inherit. Tapi dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai startup company kan, startup business. So startup ni maksud dia mula daripada scratch kan, daripada tak ada apa-apa, daripada tak dikenali, daripada orang tak tahu pun tentang perniagaan yang kita lakukan, sampailah orang ketahui. Jadi saya nak highlight siap pada hari ni, saya hanya fokuskan kepada startup ni. Sebab dari segi susah saya faham, kedua-duanya susah kan. Untuk maintain bisnes yang lama dengan generasi yang baru pun susah, dan untuk start daripada awal untuk naik pun susah. Tapi yang lagi mencabar bagi saya adalah startup. Sebab kita daripada kosong, daripada tak ada ilmu, kita nak menggali ilmu, nak mencari ilmu untuk kembangkan bisnes kita. Sebab itulah hari ini saya nak berkongsi. So saya nak bagi para peserta faham dulu yang konteks pada hari ini adalah konteks yang memang orang tak ada pengalaman langsung dalam bisnes, yang tak ada tunjuk ajar pun. Maksud dia memang start daripada awal. Dan itulah yang sebenar-benarnya diri saya. Sebab saya memang nanti saya akan cerita dengan lebih lanjut. So tentang bisnes saya ni, macam mana ianya bermula kan. Ia hanyalah dengan kata-kata segalanya bermula hanya untuk mengisi masa lapang. Kenapa? Kan? Kalau untuk pengetahuan hadirin sekalian, saya buat bisnes ni setiap kali ada cuti. Bila ianya bermula, baik saya kongsikan. Bisnes pertama saya, kan? Bisnes pertama saya adalah dengan hanya menjual aiskrim Malaysia yang hanya sebatang tu, satu batang aiskrim tu hanyalah 50 sen. Jadi bayangkan berapa banyak je untung yang saya boleh dapat dengan hanya menjual sebatang aiskrim yang
berharga 50 sen. Jadi sejak bila saya start bisnes ni? Saya start ketika cuti menunggu keputusan SPM, kan? Kan kita dah habis SPM, so kita ada gap. Jadi saya mula-mula saya macam nak jadi macam orang lain kan, macam apa, pergi cari kerja dan sebagainya. Tapi mak saya cakap tak payah, nanti tak duduk rumah lama kan. So buat something new, try buat bisnes. Sebab time ni tak banyak lagi online bisnes pun semua tak banyak lagi. Dropship ke apa tak wujud lagi time ni. So saya time ni merupakan antara orang muda yang terawal lah untuk buat bisnes. Kiranya pelajar lepas SPM untuk buat bisnes. Jadi okay, so apa yang saya buat? Pertama saya iklankan aiskrim saya ni melalui media sosial macam biasalah, kan? Lepas tu apa yang saya rasa strategi saya yang paling berjaya adalah saya cari kedai-kedai yang berpotensi, kedai-kedai makan yang berpotensi untuk saya letak aiskrim saya kat situ. Jadi dekat area rumah saya tu saya letak dalam 3 buah kedai makan kat situ. So disebabkan apa, pelanggan datang dan try. Okay, hari pertama saya nak cakap memang aiskrim saya, ya Allah, kalau saya letak 50 dalam balang ni, dalam 10 ke 15 macam tu je yang terjual. Okay, hari pertama tu kita rasa down, kan? Memang rasa macam, patut tak aku teruskan bisnes ni, kan? Ke aku akan rugi lah. Tapi yang okeynya bisnes ni kena masuk dalam peti ais, dia elok balik aiskrim tu, kan? So saya macam dah nak putus asa dah sebenarnya. Tapi saya cakap family saya, macam mana perlu apa, banyak ni je yang terjual kan. Lepas tu mak saya tak, sabar, orang belum tahu lagi, kan, orang belum kenal lagi, biar kita tengok seminggu dulu macam mana, baru kita tengok nak proceed ke tak. Okay, so next esok tu dah mula dah naik kepada 20 lebih. Lepas tu dia naik mula ke 30 lebih. Lepas tu saya kata, oh betul lah, memang kita kena tunggu sampai orang tahu. Apa, sebab kita tak boleh expect kita start business terus dapat sambutan, terus dapat apa, sambutan yang sangat hangat. Kita tak boleh fikir macam tu. Kita kena sabar. Dalam bisnes ni dia kena banyak sabar, kan? Dan yang paling penting sekali adalah berani, kan? Kalau kita tak berani nak ambil risiko, tak berani nak mencuba, kita tak akan dapat hasil dia. Lepas tu okay, tapi apa yang lepas tu saya dah mula untuk buat perkhidmatan COD, kan? Saya cakap kalau siapa yang berminat saya boleh pergi hantar. Time tu belum ada lagi apa, online business macam sekarang ni. Ada COD lah dan sebagainya. Yang ni semua saya dapat daripada ilham sendiri, kan? Tapi tak sangka lah pula sekarang ni benda ni dah jadi benda yang normal, benda yang semua orang buat. Macam tu. Okay, so bermula dengan COD ni, saya ni kan macam yang Syazran cakap tadi, Amirul Adli Sem kan, handsome. Sem sebenarnya handsome. Okay, so disebabkan yakin, jadi saya selfie dengan semua customer saya, kan. Okay, start bila saya selfie tu, apa yang saya nampak algoritma dah. Bila saya selfie, saya tag orang tu. Okay, bila saya tag, dia akan repost, kan. Bila dia akan repost, benda tu sebenarnya adalah free marketing untuk saya. Jadi orang, kawan-kawan dia tengok, ish macam sedap kan, so sebenarnya itulah sebenarnya bermula era marketing tu sebenarnya. Jadi start pada tu dia dah start famous, dan alhamdulillah saya berjaya masuk di koperasi sekolah saya sendiri. Koperasi saya bekalkan hampir setiap hari 100 batang, kat kedai-kedai pun setiap kedai 100 batang. Dan alhamdulillah pada waktu ni saya dah ada duit yang boleh katakan sebagai anak muda ni okey lah, dapat pegang duit sebanyak beribu-ribu lah, kan. Tak naklah sebut berapa. Tapi kiranya macam daripada kita tak buat apa kat rumah, so dapatlah juga hasil. So bayangkan hanya 50 sen sebatang, tapi saya boleh dapat jualan sampai beribu-ribu, macam tu. So apa yang nak saya simpulkan kat sini, start daripada benda yang kecil. Kita kadang tak perlu nak fikir buat bisnes yang terlalu besar dan sebagainya. Ambil pengalaman lah. Ambil pengalaman, saya belajar macam mana nak deal dengan customer, macam mana nak urus stok, kan. Hari ni aiskrim nak kena buat berapa, esok nak kena buat berapa. Okay, dan satu dalam bisnes ni,
kalau saya nak nasihatkan, anda kena ada satu iltizam yang kuat, kan? Kenapa nak buat bisnes? Dan yang paling penting sebenarnya adalah minat, kan? Kalau anda minat, anda tak akan rasa benda tu meletihkan, anda tak akan rasa benda tu membosankan, sebab benda tu akan jadi satu benda yang enjoy untuk anda. Okay, saya cakap bila saya ni pantang nampak cuti je, mesti saya akan buat something, kan? Cuti je mesti akan buat something. So ni cuti selepas SPM, saya start dengan bisnes aiskrim. Okay, next, bila saya foundation, kan kita ada cuti break semester tu kan, antara apa, short sem ataupun second sem dengan tahun seterusnya. Jadi time tu lah saya mula fikir untuk buat bisnes baru. Macam tu, setiap kali cuti mesti ada idea untuk buat bisnes baru. Okay, so saya start dengan jual cheesecake. Cheesecake leleh. Ni nampak pun menyenangkan. Sebaik kita tak buat time bulan puasa. Tidak, dengan saya pun macam tergoda dengan benda ni. Okay, so saya start dengan cheesecake ni. Okay, kali ni apa strategi yang saya gunakan adalah saya jual, sebab rumah saya ni dekat dengan college matrikulasi, kan. So saya start, ada seorang kawan saya ni order, kan. Lepas tu tiba-tiba kawan dia pula nak order. Lepas tu saya macam fikir, kata menarik juga kalau kita ada orang dalam ni yang boleh collect order, kan. So start dari situ lah saya dah appoint seorang untuk cari apa, customer yang dalam college matrikulasi tu. So saya bagilah komisen kat dia. So secara tak langsung, inilah sebenarnya sistem ejen yang digunakan oleh bisnes-bisnes sekarang. Nampak? Kayaknya time saya buat ni, memang time tu tak ada lagi online business apa semua ni. Yang saya belajar daripada apa yang saya rasa betul. Tapi tak sangka ia selari dengan perkembangan bisnes sekarang. Jadi start dari situ, famous lah juga kek saya ni. Memang hampir taklah setiap hari, kayaknya 3 hari sekali mesti ada kumpul order, tu saya pergi hantar. Kumpul order, saya pergi hantar. Nampak? Kayaknya walaupun macam saya cakap, di bisnes ni tak perlunya besar, tapi cukup untuk anda tahu macam mana nak execute. So start dengan tadi 50 sen kan, yang ni okey lah sikit, dia naik sikit dalam RM15 ke RM40. Kalau macam besar ni saya jual RM40 kan. So saya dah mula berani untuk pergi kepada bisnes yang lagi besar guna modal. Sebab tak boleh kalau kita nak start terus nak keluar modal yang besar kan. So at least kita dapat pengalaman daripada dia. Okay, ni adalah cheesecake leleh time foundation. Maksud dia time cuti foundation tu. Okay, next, bila cuti semester first year ni kan, first year saya dah start dapat ilham, sebab waktu tu saya rajin untuk tengok iklan-iklan daripada government punya website. So time tu Pharma, tahu kan, Pharma ni dia macam apa, badan berkaitan dengan pertanian dan sebagainya. Dia ada buat keluar untuk bagi geran agropreneur muda yang bernilai dekat RM15,000 untuk startup company, kan. Tapi dengan syarat company tu mesti berasaskan perniagaan di jalankan tu mesti berasaskan pertanian, kan. Mesti dia ada sumber daripada asas tani lah. Lepas tu saya fikir, lepas tu muncullah idea untuk buat coconut shake dan juga produk-produk berasaskan kelapa. Okay, saya ada jadi kelapa, saya ada ni dan sebagainya. Jadi time first year ni lah, time sebelum second year tak silap, sebelum saya start cuti tu saya dah fikir apa nama yang saya nak bagi, kan. Okay, mula-mula takkan saya nak buat coconut shake kan. Coconut shake ni macam benda yang dah common lah, kan. So sebagai seorang usahawan ni, kita kena jadi lain daripada yang lain. Kita kena jadi kreatif, kan. Sebab benda yang catchy, itulah yang selalunya akan menarik perhatian customer. Macam saya, daripada coconut shake saya tukar nama kepada kelapa goyang. Kelapa, coconut, shake, goyang. Boleh lah shake, shake boleh jadi goncang, boleh jadi goyang. Tapi kalau kelapa goncang macam lagi pelik kan. So nak lagi sedap, kelapa goyang. Lepas tu bila nama ni dah rare kan, so bila customer tengok apa kelapa goyang, dia orang nak try kan. Tapi sedangkan benda tu coconut shake lah. Itulah sebenarnya dalam bisnes ni,
tips dia adalah kita kena try untuk buat benda yang lain daripada orang lain. Bila anda jadi lain daripada orang lain, barulah anda akan menonjol dan dapat singkirkan pesaing-pesaing yang lain macam tu. Tapi untuk macam resipi pun semua ni, saya banyak buat eksperimen kan. Saya banyak mula-mula Google lah juga, tapi macam tak sedap pun rasa dia. Lepas tu kita pun improvise kan. So antara ciri lah usahawan ni, dia kena ada unsur inovasi dan betul lah, inovasi, reka cipta kan. So apa yang nak bagi rare daripada produk yang lain? So saya tambah topping parutan kelapa, contoh yang macam tu kan. Okay, so start yang ni saya start time saya first year, maksud dia 2 tahun lepas. Okay, so sebelum saya start bisnes ni, saya dah pergi buat yang paling penting adalah SSM kan, SSM iaitu dokumen perniagaan. Saya buat ni dekat time saya ada dekat UiTM. Saya buat dekat Putrajaya, tak salah saya. Saya pergi Putrajaya, pergi bangunan SSM, saya cakap saya nak daftar syarikat. Sebenarnya untuk pelajar Uniten, sebenarnya kita boleh dapat bantuan tak silap daripada Uniten. Uniten akan bagi kita wavekan kita punya yuran SSM, sebab SSM kena bayar, tak silap dalam RM60 setahun. So sebenarnya boleh kita dapatkan bantuan dari Uniten, pergi ke UCC, buat admin ke dan sebagainya. Tanya kalau saya nak buat SSM under Uniten boleh tak? Sebenarnya dia orang boleh galakkan, sebab Uniten pun ada Uniten Entrepreneurship Center macam tu. Saya dah ada SSM, saya dah ada kedai. So saya pun minta lah bantuan Agropreneur Muda kan. Agropreneur Muda ni, so dia kenalah buat business proposal. So time tu lah saya belajar macam mana nak buat, macam mana kita kena calculate kan, berapa anggaran customer yang kita kena dapat sehari, berapa keuntungan yang kita kena target bulan ni. Tu semua kena ada dalam business proposal tu untuk hantar kepada kementerian. Itulah sedikit tentang sejarah penubuhan kelapa goyang ni. So satu lagi, kelapa goyang sini walaupun nampak kedai ni kecil, nampak taklah cantik sangat, tapi strategi yang saya gunakan adalah saya duduk dekat kedai yang famous. Sebab dekat kedai saya ni, dia terletak dekat kedai macam ikan bakar, kambing bakar, benda yang bakar-bakar dan murah ni, dan famous dah dekat Penang. So secara tak langsung, benda ni dapat boost saya punya business dengan lebih cepat. Sebab hari first tu boleh kata okey lah, banyak lah juga penerimaan customer kan, tapi makin hari makin banyak. Untuk pengetahuan, saya punya business ni, saya start 9 pagi sampai 3 petang lah. 9 pagi sampai 3 petang, tapi customer non-stop daripada 9 sampai 3 tu. Bayangkan ada 2 orang yang mesin, tapi non-stop daripada pagi sampai petang. Kiranya kelapa pun yang pakai sehari dekat 300 biji. Memang non-stop. Kalau anda nak tahu betul ke tak, kena pergi sendiri. Macam tu. Memang tak pernah relax lah. Kiranya sentiasa mesin tu berjalan. Ni sedikit tentang bisnes tentang first year. Next, bila second year kan, time ni adalah cuti waktu PKP. So bila PKP ni, saya fikir macam time tu saya hold kejap bisnes saya, sebab time tu kan semua premis perniagaan tak boleh nak buka lah dan sebagainya kan. Jadi saya fikir daripada saya duduk rumah, saya tak buat apa, lebih baik saya buat something yang boleh jana pendapatan saya secara online pula kan. Maka bermulalah idea untuk buat Raja Krepek. So Raja Krepek ni macam ni lah cara saya promote, kena saya packaging apa semua. So boleh tengok dan saya buat ada dropship Raja Krepek, di mana kita nak bagi peluang pula untuk orang lain. Sebagai usahawan ni, kita kena fikir tak, kita buat bisnes ni, kita boleh tak tolong orang lain untuk jana pendapatan juga dengan kita. So kalau kita berjaya buat tu, pertama kita akan bisnes kita akan lagi berkembang. Kedua, kita dapat pahala sebab membantu orang lain untuk dapatkan pendapatan dan sebagainya. So macam saya cakap, saya ni memang orang yang jenis tak reti duduk diam kan. Pantang ada cuti dia, mesti ada projek baru. So inilah projek saya time
PKP di mana saya buat ni lah apa Raja Krepek ni. Okay. So ni antara pengalaman saya dia di Tempur Ramah oleh apa Diversity Project. Kiranya yang ni macam page belia lah, apa belia yang patut dicontohi, yang macam tu lah. Ada website lah, ada Facebook, Instagram dia orang kan. So dia orang interview, lepas tu tu lah saya kena cerita sebuah sedikit dan dikongsi lah oleh page ni dan dapatlah liputan dalam Malaysia kan. So ni lah dia cerita sebuah sikit tentang diri saya, apa hanya bermula dengan 50 sen je jual aiskrim. Lepas tu okey saya lupa nak cakap tadi, untuk kelapa goyang ni modal starting dia saya gunakan agak tinggi lah, sebab ni memang betul-betul bisnes yang lagi besar, dia perlukan kedai. Saya beranilah guna sedikit saving saya untuk invest kepada perniagaan baru, dan alhamdulillah memang pulangan dia berkali-kali ganda lebih baik daripada apa yang saya invest lah. Kena jadilah sekarang ni untuk tahap saya sebagai seorang pelajar. Itulah sebab tu saya cakap saya ni bukanlah hebat seperti usahawan-usahawan lain yang ada Lamborghini lah dan sebagainya kan. Tapi untuk sebagai saya seorang usahawan dan sibuk juga dengan benda-benda lain, hanya inilah pencapaian saya boleh berjaya hasilkan. Dan alhamdulillah kelapa goyang ni pun agak famous lah juga dekat Penang dan juga dekat kawasan-kawasan saya ni. Kalau sebut kelapa goyang tu dia orang tahulah yang tu Amir Adli punya produk macam tu. Okay, so Raja Krepek ni taklah tinggi sangat modal dia. Saya start dengan RM200 ya, tapi pulangan dia boleh sebenarnya mencecah juga dekat 5 angka lah. Saya boleh cakap hanya jual krepek ya. Tapi benda yang paling paling penting sebenarnya adalah untuk kita terus jual dan jual. Memang macam sebab saya dah ada pengalaman sebelum ni jual aiskrim high first, tak berapa laku sangat kan. So saya sabar dan sabar. Sama juga konsep saya letak kat kedai-kedai, saya buat online kan. So inilah antara sebuah sedikit yang teknik yang saya gunakan untuk bisnes. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada lagi Raja Krepek ni. Okay, so yang ni sebuah sikit. Okay, ni saya nak tunjuk gambaran kedai saya sekarang. So pelan-pelan saya upgrade kedai. Walaupun tadi macam kerangka besi yang biasa je, yang ni adalah nampak sikit rupa kedai. Yang ni pun saya buat dekat 6-7 ribu kat lah untuk buat kedai ni, untuk bagi elokkan balik. Dan macam saya cakap tadi, untuk pelajar macam saya ni hanya inilah yang termampu. Dan sebenarnya untuk seorang usahawan ni kita tak boleh berhenti untuk setakat ni. Dan saya rasa saya pun muda lagi, dan saya rasa untuk ke depan ni mana tahu saya boleh buka kafe, saya boleh buka perniagaan yang lebih hebat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah inilah sebuah sedikit tentang saya. Dan alhamdulillah yang paling penting sebenarnya dalam bisnes ni adalah berkaitan dengan sumber yang kita dapat kan. Sumber yang kita dapat ni sebenarnya apa yang kita dapat tu bukan 100% milik kita. Contoh anda ada 30,000 milik anda kan. Anda kena faham 30,000 tu bukan duit anda. Bukan duit yang anda akan ada sampailah anda mati, sampailah anda tua dan sebagainya. Sebab 30,000 tu boleh jadi milik bank sebab beli kereta, boleh jadi milik bank sebab beli rumah, boleh jadi sebab nak bayar hutang orang, boleh jadi sebab nak beli stok kan. Tapi apa sebenarnya harta yang kekal milik kita ni adalah sedekah dan juga infak yang kita boleh lakukan. Untuk Muslim mungkin anda boleh memberi zakat, dan untuk non-Muslim mungkin anda boleh salurkan kepada NGO memerlukan kan, untuk bagi bantuan makanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah nampak Adlisa Enterprise saya bayar zakat perniagaan. Ni bukan zakat fitrah. Zakat fitrah memang setiap orang wajib, yang mana ayah kita bayarkan untuk kita ataupun kita bila dah mampu boleh bayar. Tapi ni adalah zakat perniagaan, dan zakat perniagaan ni dia ada haul-haul dia untuk kira lah. Yang tu kita kena minta daripada pejabat zakat untuk kira. Dan dia ada agak minimum requirement dia, kalau pendapatan kita tak sampai tahap yang diperlukan tu,
kita tak wajib untuk bayar zakat perniagaan. Tapi bila dah sampai, maka itulah benda yang kita buat. Dan alhamdulillah zakat Pulau Pinang ni, walaupun saya bagi untuk dia orang bagi balik dekat saya dengan cara promote kedai saya ni. Nampak dia sebenarnya kita tak nampak pun dalam bisnes bila kita tolong orang lain, sebenarnya orang lain akan tolong kita. Macam itulah. Macam saya bayar zakat ni dan alhamdulillah pihak zakat share tentang kedai saya kepada masyarakat Pulau Pinang. Macam tu. Melalui page rasmi zakat Pulau Pinang. Dan alhamdulillah sebab sikit benda ni saya buat mungkinlah dapat menolong asnaf di Pulau Pinang. Okey, inilah yang saya cakap tadi berkenaan dengan SSM. Yang paling penting sebenarnya kalau anda nak buat bisnes, tolong untuk buat SSM ni dulu untuk daftar perniagaan anda. So yang inilah bukti SSM saya, tapi yang ni yang lama kan, yang first edition kan, sebab dah ada tarikh luput kan. Okay, so ni name card, business card. So yang ni je lah sedikit tentang perkongsian saya untuk tentang bisnes yang saya buat. Maka saya serahkan kepada panelis balik untuk apa-apa pertanyaan dan juga untuk inilah lebih lanjut. Okey. Terima kasih Syazran. Wah, menarik sangat perkongsian yang diberikan oleh saudara Amirul Adli. So saya rasa memang perkongsian hari ini memang satu ilmu yang kita semua kena take note, dan pengalaman Adlism ni sangatlah berharga untuk kita, especially kita yang akan buat bisnes nanti. Kita tahulah yang kita kena trust the process. Kita tak boleh hari ni terus start dengan satu perkara yang besar, tapi kita start sekecil-kecil perkara. Macam Adlism dia jual aiskrim Malaysia, lepas tu dia upgrade kepada cheese lele, dan sekarang jadi jual kelapa goyang dan keripik. So setiap benda tu memerlukan masa dan juga fasa-fasa yang tertentu lah. Dan apa yang saya kagum dengan point speaker kita, walaupun hari first dia jual aiskrim tu 10 ke 15 batang je jual, tapi dia ada mindset seorang usahawan yang berjaya lah. Sebab dia konsisten untuk keep on moving dan cekal untuk tahan dengan cabaran dan dugaan bisnes. Jadi kita akan ada dua sesi. Sesi pertama Q&A daripada MC, dan kedua kita akan buka Q&A daripada peserta-peserta penonton kita. So untuk sesi pertama, saya akan mulakan soalan. Jadi macam saya seorang usahawan juga, yang terlibat dengan usahawan, jadinya kita tahu yang consumer ada banyak demand dia tertentu. Kadang-kadang dia nak packaging macam ni lah, dia nak yang kuantiti macam ni lah. So saya nak tanya dekat Tuan Speaker, macam mana Adlism handle demand-demand yang pelbagai daripada customer tu? Alright, baik Syazran. Okay, seperti yang kita tahu, customer kita ni terdiri daripada pelbagai macam ragam kan. Sebab background dia orang berbeza, dari segi agama, bangsa dan sebagainya, dan budaya mereka dipupuk di rumah pun berbeza kan. So benda-benda ni lah yang menjadikan customer kita ni unik sebenarnya. Okay, so benda yang paling penting sebagai seorang usahawan adalah anda study customer anda ni macam mana kan. Okay, sebab kalau anda biasa menggunakan FBS kan, FBS. Sebab saya kongsi juga waktu PKP dulu, walaupun time tu banyak orang yang baru nak start bisnes dan sebagainya, saya ambil inisiatif untuk buat kelas FBS time tu. Jadi ada dekat 20 orang ke saya ajar untuk macam mana nak belajar FBS tu, macam mana nak buka, macam mana nak cari dan sebagainya. Okay. So dekat FBS ni kita ada satu kolom yang dipanggil sebagai target audience kan. Okay, untuk target audience ni kita boleh spesifikkan dekat range mana. Kita boleh asingkan gender lelaki perempuan. Kalau kosmetik, tik kat perempuan dia. Kalau barang-barang lelaki macam jambang apa semua, tik kat lelaki dia. So sebagai seorang usahawan sebenarnya anda paling penting sekali adalah untuk kenal siapa customer anda kan. So bila anda dah kenal, next cabaran dia adalah
request daripada para peserta ni. Kan ada orang tak suka packaging dalam bentuk balang, ada orang suka dalam bentuk seal dan sebagainya kan. Jadi apa yang anda perlu buat, anda kena study benda tu dan cuba improvise benda yang anda boleh gabungkan dan memenuhi minat dan kemahuan customer anda kan. Jadi dia sebenarnya dalam bisnes ni dia sebenarnya try and error lah kan. Kalau kalau kita tengok kita cuba ubah kan, cuba ubah ikut minat customer ni, kita tengok sales kita meningkat ataupun berkurang. Macam contoh macam saya kan jual coconut shake kan. Contoh ada customer cakap manis sangatlah coconut shake ni. So seminggu saya ambil masa untuk try kurangkan manis tu. Tu saya tengok sales naik ke menurun. Kalau menurun tu maksud dia hanya minoriti je yang tak suka terlampau manis ni. Jadi saya kekalkan balik manis tu. So benda ni yang kita kena try and error and study. So kita dapat tahu dan dapat tahu macam mana untuk memenuhi minat dan kemahuan customer kita. Memang betul customer is always right kan. Tapi kita kena tengok juga adakah dengan memenuhi keperluan dan kemahuan customer tu menjejaskan ataupun tak bisnes kita kan. Takkan disebabkan seorang ni tak suka dengan packaging, tak suka dengan rasa yang kita buat, kita nak tukar 100% kan. Macam Syazran jual kurma, so dia kata dia tak minat kurma basah ni, so Syazran restock semua tu jadi kurma kering. Lepas tu hilang dah customer yang kurma basah tu. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena pandai ambil win-win situation, kita kena pandai untuk try untuk eksperimen macam mana hasil daripada pertukaran ataupun inovasi yang kita buat tu. So nasihat saya, jangan takut untuk try dan try untuk cari titik persamaan di antara komplain-komplain dibuat oleh customer. Yang tu saya terang. Thank you. Saya ada soalan juga. Alright. So selama Adlism buat bisnes ni, apakah macam cabaran paling besar? And macam mana Adlism sebagai pengusaha react kepada cabaran itulah? Baik. Saya boleh katakan hampir 100% peniaga-peniaga di Malaysia ni sebenarnya cabaran terbesar dia adalah PKP. Sebab PKP ni kalau anda boleh tengok boleh kata sebahagian lah daripada bisnes dekat Malaysia dan dunia khususnya collapse, gulung tikar. Salah satu yang kita boleh tengok yang paling sedih untuk pelajar unitan, Hotel RHR. Hotel RHR sampai sekarang tutup kan. Dan kalau anda tengok pun, kalau anda pergi ke kafe-kafe yang ada kat unitan ni tak serancak macam dulu kan. Bila kita sembang dengan para peniaga ni, dia akan rasa macam tak macam dululah, bisnes tak kencang macam dulu. Tapi sebagai seorang usahawan, apa yang anda perlu lakukan sebenarnya adalah anda kena belajar untuk hidup pada zaman tu. Tips untuk survival kan. Macam bisnes saya, walaupun memang benda saya ni adalah take away kan, macam kena datang kedai beli dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya untuk kita atasi cabaran ni, kita kena fikir macam mana saya nak buat untuk orang membeli produk saya ni tapi tanpa rasa takut kan. Maka apa yang saya buat, saya daftar dengan food delivery, dengan Foodpanda, dengan dekat tempat saya ada Tapau Food kan. Kalau kat sini ada macam-macam lagi, Jom Rider dan sebagainya, Lalamove dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya bila kita try approach third party punya syarikat dan sebagainya, benda tu sebenarnya boost balik kita punya bisnes sama rancak macam sebelum PKP. Sebab itulah saya rasa walaupun time PKP, bisnes saya masih boleh bertahan dan sebenarnya jualan, sales macam biasa, macam sebelum PKP, tak berubah pun. Itu adalah tips untuk saya survive dalam bisnes. Dan sebenarnya saya kesian sebenarnya bila saya pergi ke kedai macam makcik dan sebagainya, warung-warung, ke kedai restoran sekalipun, sebab diorang ni golongan-golongan yang milenial kan, yang betul ya milenial, yang golongan yang tua lah kan. Diorang tak tahu macam mana nak pakai device lah, tak
tak cakna gadget macam kita kan. So saya guide lah, saya pergi kedai tu, saya cakap akak boleh try apply dengan Foodpanda, apply dengan Tapafood. Sebab kita walaupun benda ni tak bagi manfaat pun untuk kita pada jangka masa pendek, tapi kita tak tahu, mana tahu bisnes dia orang berjaya disebabkan kita punya pertolongan. Satu hari nanti dia orang boleh tolong kita. Macam tu. Kan sebagai orang muda ni, at least kita buat something untuk masyarakat kan. Sebab kita tahu macam mana gadget dan sebagainya apa semua ni kan. Jadi tolong komuniti-komuniti yang lain juga. Bisnes ni ibarat sebenarnya persaudaraan juga kan. Kita jangan pentingkan bisnes kita je, tapi sebenarnya kita kena tolong juga bisnes yang lain. Dan untuk saya beritahu untuk makanan, anda boleh try food delivery macam Foodpanda dan sebagainya. Untuk macam siapa yang nak jual barang dan sebagainya, boleh try Lalamove sekarang ni. Lalamove ni antara apps yang bagus juga, tak sama ada untuk supplier ataupun untuk nak jadi rider kan. Untuk supplier kan, contoh anda nak hantar stok-stok anda ke satu tempat dan sebagainya kan, tapi nak kurangkan kos dengan ada driver sendiri, so boleh pakai perkhidmatan Lalamove. Kayaknya bayar kat Lalamove tu, nanti akan adalah rider. Kalau ada di antara sini yang nak cari duit lebih pun boleh jadi rider Lalamove. Sebab saya tengok macam okey jugalah. So sebenarnya banyak platform-platform online ni. Bila mula je PKP, sebenarnya persediaan kita sebagai orang muda ni sebenarnya adalah untuk memang kita kena belajar benda-benda yang online ni. Kan? Sebenarnya banyak platform yang disediakan macam kursus-kursus bisnes online kan. Sebab sebelum ni semua kena pergi seminar, semua kena pergi dengan ceramah lah, boring kan. So sementara online ni, so saya nak nasihatkan kepada para peserta, join sebanyak mungkin bisnes platform yang lain, bisnes sharing yang lain. Macam mana saya rasa dalam sini pun mungkin ada yang dah buat bisnes, nak ada bisnes ni ataupun bisnes family kan. So jangan takut untuk cuba untuk cari lebih banyak ilmu yang ada sewaktu online ni. Sebab online ni lah sebenarnya adalah orang panggil macam permulaan hidup, permulaan era yang baru. Macam dulu kalau dalam Islam, setiap kali habis satu nabi tu, satu zaman daripada nabi tu, umat tu akan tenggelam, akan diseksa dan sebagainya, mulalah nabi yang baru. Lepas tu sama juga macam dunia kan, kita ada World War 1, World War 2, mulalah era baru. Macam tu juga dengan kita punya sekarang ni, cuma dia dalam bentuk yang baru, iaitu PKP, COVID-19 ni kan. Dia macam satu letupan untuk bermulanya fasa yang baru. Kita sekarang berada pada fasa digital sekarang ni. Semuanya adalah go digital. So nasihat saya, banyakkan study lagi tentang benda-benda digital ni. Okay, yang itu saya setakat ni. Next. Okay, so dari segi memang macam Adlism kata, online ni platform yang paling latest dan impact dia besar kan. So kalau nak relate dengan networking, macam tadi Adlism ada kata dekat Facebook, Instagram, LinkedIn semua tu ada beribu-ribu followers Adlism kan. So macam mana followers tu dia beri impact, and also networking tu dia bagi impact kepada perniagaan Adlism? Cuba sharekan. Menarik. Okay, saya nak cerita sikit bab marketing ni. Okay, kita ni sebagai seorang tak kisahlah saya nak cakap ni daripada skop seorang usahawan ataupun seorang mahasiswa yang nak cari kerja kan. Okay, sebab benda bisnes dan juga macam political career, kita boleh cakap dari kita ni politik ke, walaupun kita ni bukan ahli politik kan. Tapi sebenarnya kita kena contohi sebenarnya macam mana ahli politik tu buat untuk kempen diri dia kepada rakyat. Begitu juga macam mana kita sebagai seorang usahawan nak kempen diri kita kepada customer. Dan macam tu juga macam mana diri kita sebagai seorang mahasiswa untuk kempen apa yang kita belajar, apa ilmu yang kita ada ni kepada majikan kita. Jadi sebenarnya semua yang guna konsep yang sama, iaitu anda kena pandai survive untuk marketkan diri anda. Okay, macam saya lah, saya kongsi sikit lah pengalaman saya. Setahun saya dekat Penang sebab PKP kan. Saya telah
berkawan dengan ramai manusia. Sebab saya ni jenis yang banyak hobi kan. Saya minat hiking, saya minat cycling, saya minat running. Okay, so apa yang saya buat sewaktu saya kat Penang ni, saya approach untuk berkawan. Betul. Saya cycling tiba-tiba jumpa sekumpulan pakcik-pakcik kan. Pakcik-pakcik. Itu saya cakap, boleh tak kalau ada ride ke apa ke, saya nak join. Kan? Kita sebenarnya kita jangan ada rasa malu, jangan rasa kita kena jadi orang yang sporting kan, yang walaupun kita introvert ke extrovert ke, tapi cuba untuk jadi extrovert walaupun sekejap. Kan? Macam tebal dari muka cakap, pakcik boleh tak saya nak join kalau ada ride ke sebagainya kan. Jadi tiba-tiba dia kata, boleh, jom lah, tiap Ahad ni jom. Okay, start pula tu, saya dah ada kawan daripada cycling kan, cycling saya. Lepas tu, setiap kali habis ride, mesti dia orang akan singgah ke kedai. Nampak tak? Macam mana saya punya start daripada stranger, tapi saya approach untuk join dia orang punya cycling dia, tiba-tiba jadi kawan, dan secara tak langsung dia orang adalah, sekarang ni adalah customer tetap. Setiap kali habis ride, mesti singgah. Nampak macam mana saya marketkan diri saya ni kepada golongan tu. Macam tu juga macam saya join juga belia kat sini, belia dekat Pulau Pinang tu. Macam bila saya join belia tu, banyak daripada situ adalah macam orang-orang yang aktif juga dalam politik. So bila dia orang aktif dalam politik, so ada apa-apa event, ada meeting dan sebagainya, automatik dia orang akan ambil saya punya produk untuk jadi makanan program dia orang. Nampak macam mana sebenarnya kita bukan niat untuk nak buat benda tu, kita niat untuk mencari lebih ramai kawan. Dan sebenarnya nasihat saya untuk sebagai seorang usahawan, sebagai mahasiswa dan sebagainya, cari sebanyak mungkin kawan yang anda boleh dapat kan dekat universiti ni. Kalau ada kelab ke dan sebagainya, join je banyak kelab. Kan? So jangan jadi orang yang kita sombong, kita rasa macam kita ni dah hebat dan sebagainya kan. Jangan. Kita sebenarnya kita humble, kita kawan je dengan semua orang. Dan sebenarnya bila kita berkawan tu, seberapa sedikit sebanyak kita dapat networking baru. Dan mungkin macam saya pun dalam game cycling tu, banyak je orang-orang yang hebat macam manager dan sebagainya kan. So daripada situ mungkin untuk syarikat dia orang punya dinner, dia orang nak ambil saya punya kelapa goyang. Nampak? So dia akan jadi berkembang macam tu. Macam tu juga dekat social media. Sekarang ni orang selalu macam perli saya lah, macam cakap followers perlu tahu. Hashtag followers perlu tahu. Sikit-sikit post sebab followers perlu tahu. Sebenarnya itu sebenarnya macam mana saya market diri saya kan. Contoh anda hadir event ni kan, anda screenshot, anda post dekat story, dekat status sebagainya, kan cakap saya menghadiri business punya talk kan. Benda tu macam orang akan wow, jadi aktif orangnya, dia orang ni tahu ilmu bisnes. Contoh anda dah berjaya buat program kan, anda cakap macam anda share macam mana proses dan sebagainya. Benda-benda tu lah sebenarnya menarik minat orang untuk kenal siapa diri anda. Dan bila dapat kenal, dia orang akan berminat lagi untuk tahu secara lebih mendalam dan sebenarnya mengikuti perkembangan anda. So sebenarnya benda-benda ni bagi saya okey je sebenarnya untuk anda share sebenarnya apa yang kejayaan, achievement. Jangan anda rasa anda share tu adalah untuk riak, bukan. Dia share tu sebenarnya adalah untuk motivate orang lain untuk berjaya juga sama-sama. Dan alhamdulillah betul macam saya cakap tadi kan, setiap kali apa-apa saya post kat Facebook, sebenarnya pertama adalah untuk marketing dan kedua adalah untuk engagement kan, untuk engagement dengan kita punya friend-friend dekat Facebook, followers dekat Instagram. Kalau anda kalau memang betul-betul pergi kelas bisnes kan, anda akan tahu lah macam mana nak buat posting, engagement dan sebagainya untuk pastikan page anda ni tak bosan kan. So benda-benda ni lah yang anda kena prepare. So bagi saya sebagai anda muda lagi kan, so cuba sebaik mungkin untuk meluaskan networking anda, join program dan sebagainya. Dan insyaAllah benda tu sedikit sebanyak akan membantu anda untuk career nanti. Tak kisahlah daripada dari sudut kerja ataupun dari sudut bisnes, macam tu. Okay, yang tu je. Okay, untuk next question. Macam kita tahu kan tadi saudara Alism kata saudara Alism ni boleh dikatakan sebagai usahawan yang berjaya lah, sebab
ada business tapi masih belajar, masih ada masih third year student dekat Unitem Bangi. Dan kita tahu macam mana, kita nak tahu macam mana Alison boleh balancekan between studies dengan business, nak manage business Alison dekat dekat Penang tu lah. Macam mana Alison boleh balancekan benda tu and still perform dalam studies. Alright. Okay, sebenarnya tak kisahlah dari segi business ke dan sebagainya apa semua ni. Benda yang paling penting sebenarnya adalah macam mana kita urus masa. Dia sebenarnya yang paling penting sekali masa aja. Cukup anda jaga satu benda, anda tak jaga benda lain, yang tu pun dah cukup membantu dah. Masa adalah benda yang paling berharga untuk seorang yang aktif. Sebab macam saya pun sebelum saya memang betul serius dalam bisnes, saya dulu memang dekat Unitem ni apa je kelab yang ada semua saya masuk. Saya lah presiden kelab bahasa Melayu, saya lah timbalan director MC Rangers, saya lah AJK marketing kelab Kembara, saya lah AJK multimedia kelab cycling, saya jugalah pembidato Unitem, saya juga pembantu Unitem MC lagi. Jadi lepas tu macam faham lah kat Unitem ni banyak pula test dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebab itulah orang cakap bila nak buat bisnes ni jangan pernah ada perasaan untuk kita tak nak belajar, kita tak nak sambung belajar, tak nak pergi ke universiti, nak fokus je bisnes ni. Sebenarnya tu adalah tanggapan yang sangat salah. Dan saya kalau tengok je bisnes-bisnes yang cakap macam tu, saya memang anti lah kan. Macam sebenarnya pengalaman yang anda dapat di universiti ni lah yang sebenarnya sedikit sebanyak membantu anda untuk balancekan kehidupan anda sama ada business, study dan juga aktiviti curriculum. Sebab bila anda bergelar mahasiswa ni, so anda akan belajar untuk manage masa anda. Mungkin awal-awal tu anda takkan terbiasa lagi, anda akan rasa macam terbeban dan sebagainya, tapi selalunya benda ni akan ambil masa kan. Bila lama kelamaan kita akan rasa kita dah dapat sesuaikan diri. So setiap kali ada assignment, setiap kali ada quiz dan sebagainya, jangan sesekali bertangguh. Sebab masa anda sebagai seorang mahasiswa memang sangat-sangat untuk seorang yang aktif lah, sangat-sangat berharga. Sebab kalau anda yang jenis tak ada apa-apa komitmen dan sebagainya, memang anda boleh cakap setiap kali ada assignment pun semua buat last minute kan, buat malam sebelum tu baru buat. Kalau esok exam, malam ni baru study. Macam tu. Yang tu anda boleh buat kalau anda memang orang yang tak ada komitmen. Tapi macam saya, untuk orang yang ada komitmen ni memang saya akan study awal. First, memang saya akan study awal. Yang kedua, saya akan kalau ada assignment ke apa ke, siapkan terus. Kalau ada lab ke apa ke, report tu balik tu terus siapkan. Sebab kita tahu, kita tak tahu apa benda-benda yang akan datang untuk mengganggu urusan kita nanti. Jadi nasihat saya janganlah janganlah bertangguh, buat je apa yang perlu dilakukan. Tapi itulah nasihat saya, jangan sesekali rasa yang kehidupan di universiti ni sebagai satu beban. Sebab ada juga saya dapat DM daripada seorang follower saya dekat IG lah, dia cakap dia sebenarnya dia tak suka pun untuk sambung belajar ni, tapi mak dia paksa. Sebab mak dia suruh habiskan juga pengajian. Sebab dia nak fokus untuk bisnes dia. Sebab bagi dia bisnes ni pun sebenarnya dah boleh sara diri lah, dah boleh hidup lah. Macam saya pun. Sebab saya rasa macam bisnes saya buat ni, saya dah boleh dapat macam-macam. Saya dah beli kereta sendiri, pick up Triton kan. Tu memang hasil 100% daripada kelapa goyang. Lepas tu dah boleh beli handphone kan, memang 100% iPhone ke apa semua ni daripada duit bisnes kan. Saya rasa macam saya dah boleh survive. Tapi kenapa pentingnya untuk kita terus belajar sebagai seorang mahasiswa ni sampai ke habis pengajian? Sebab pengalaman yang anda dapat ni anda tak boleh beli apabila anda dah besar ni kan. Betul, walaupun anda sekarang ni anda dah boleh kembangkan bisnes anda dengan lebih baik kan, tapi anda takkan boleh ulang masa muda anda untuk terlibat dalam masuk universiti kan. Bila dah tua ni otak dia tak fresh lah nak masuk universiti, nak habiskan universiti, habiskan degree dan sebagainya. So nasihat saya, selagi ada peluang sebagai seorang mahasiswa ni, teruskan anda punya komitmen sebagai mahasiswa.
bila belajar tu mesti belajar, jangan hanya belajar untuk melepaskan batuk di tangga. Maksud dia just ambil je course ni, malas nak study, apalah sebab dah ada income sendiri. Jangan rasa macam tu. Tapi cuba untuk belajar, cuba untuk dapatkan ilmu tu, sebab anda kena faham pekerjaan yang kita nak ceburi ni, contoh macam engineer, accountant dan sebagainya, ini sebenarnya adalah salah satu daripada fardu kifayah, kan? Kalau bisnes ni memang betul dia adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kena faham, kalau semua orang nak jadi businessman, semua orang nak jual, siapa nak beli nanti? Betul tak? Dia mesti ada supply and demand. Bila kita supply, kita sebagai usahawan supply, mesti kita nak ada demand daripada customer. Kalau semua orang nak start business, nanti siapa je yang nak beli, macam tu. So sebenarnya kena balance di antara profesional sebagai seorang dalam kerjaya kita, tak kira engineer ke, accountant ke, apa-apa ke, kan? Tapi dalam masa sama anda sebenarnya boleh buat business juga. Biar seiring benda tu. Jangan kita beratkan yang satu, kita tinggalkan yang satu lagi. Tak boleh macam tu. Kita kena balance. Okay, yang tu je sekian. Okay, terima kasih. So untuk sesi Q&A daripada MC dah habis. So kita akan buka pula Q&A daripada participant. So kita tengok dulu, ada dekat chat box daripada Nur Hadifah. Dia ada cakap, kalau masa Amirul dekat Unit 10, macam mana Amirul manage bisnes kelapa goyang tu dari jauh? And apa sumber-sumber yang Amirul guna untuk belajar pasal bisnes? Alright, okay, macam saya, yang paling penting sebenarnya dalam bisnes ni adalah orang yang paling boleh kita percayai lah. Macam tu, macam saya, sebab time saya cuti SEM tu, saya dah prepare siap-siap lah. Sebab sebelum ni bisnes saya semua untuk jangka masa pendek, kan. Kerana bila saya cuti baru saya buat bisnes tu, macam jual cheesecake dan sebagainya, kan. Saya tak fikir untuk nak bagikan dia jadi long term. Tapi disebabkan kelapa goyang tu memang betul-betul mendapat sambutan, lepas tu modal saya pun dah tinggi dan sebagainya, kan. Jadi saya dah prepare siap-siap pekerja-pekerja yang saya perlukan, macam mana saya nak guide dia orang untuk dah ready bila saya tak ada. Dan saya juga dah minta bantuan daripada family saya, iaitu ayah saya sendiri, sebab dia pun dah mention. So dia lah yang just tengok kedai saya ni, macam pekerja-pekerja dan sebagainya, kan. So yang paling penting sebenarnya adalah cari orang yang boleh percayai. So saya, ayah saya lah yang saya boleh percaya untuk pantau pekerja-pekerja ni okey ke tak, kan. Macam ada, kalau ada device baru macam hari tu okey lah, sebab Food Panda dengan Tapa Food tu memang saya setahun dekat Penang. So saya boleh monitor macam mana untuk sistem tu berfungsi dan sebagainya. Itulah salah satu strategi yang saya gunakan untuk memantau bisnes saya walaupun kat sana. Tapi saya ada dekat ni Unit 10. Dan saya juga dah calculate siap macam mana nak beli stok, kan. Contoh untuk minggu ni berapa banyak barang nak kena beli, gula, susu dan sebagainya. Semua benda tu kita dah kena calculate siap. So bila saya dah tinggalkan tu, saya dah tinggalkan dengan persediaan yang lengkap lah, macam tu. Dan penting juga untuk usahawan-usahawan baru ni, tadi saya lupa cakap, penting untuk belajar macam mana nak calculate cost, macam mana nak kira margin keuntungan, kan. Belajar untuk pakai Excel, dan sebenarnya banyak juga apps lain yang ada dekat Play Store ke App Store ke, untuk bantu anda untuk kira kewangan anda. Dan saya rasa budak-budak Muazzam ni banyak saja yang power, kan, bab accounting ni. Itulah sedikit strategi yang saya gunakan waktu saya ada kat sini, tapi kedai saya kat sana. Tapi dari segi promosi, FBX, duit masuk dan sebagainya, masih saya yang uruskan. Kiranya setiap malam saya akan, yang pertama sekali saya akan tengoklah perkembangan bisnes saya, apa yang saya perlu buat esok, perlu tak lancar FBX baru. Yang tu benda rutin harian lah untuk saya lakukan setiap kali habis study dan habiskan assignment dan sebagainya. Dan untuk tadi apa tu soalan kedua tu, Syazran? Apa sumber-sumber yang yang guna untuk belajar pasal bisnes? Okay, sumber-sumber ni sebenarnya saya banyak, masa saya cakap tadi, dekat Facebook saya kan ada 5,000 friend dan sebagainya, kan. Tapi sebenarnya bukan semua orang tu yang
add saya, tapi ada juga yang saya add orang. So antara benda yang saya belajar adalah saya friend dengan businessman yang power dekat Penang, terutama dalam F&B, food and beverage, dan saya tengok, saya study macam mana cara dia orang promote, macam mana cara dia orang buat step kan. Daripada situ sebenarnya saya belajar kan. Tapi sebenarnya ada yang penting dalam bisnes ni adalah kita jangan jangan putus asa untuk mencari ilmu, sebab bisnes ni sebenarnya tentang ilmu kan. So antara benda-benda lain yang saya buat adalah saya join juga macam ceramah-ceramah keusahawanan, dan apa-apa saja yang dianjurkan oleh kerajaan negeri. Sebenarnya setiap negara ini dia dah ada exco keusahawanan kan. Kita ada macam ahli politik, macam ADUN kan, ahli Dewan Undangan Negeri. So ADUN ni dia sebenarnya dah membentuk satu exco jawatan kuasa di peringkat negeri. So dia ada exco usahawan, dia ada exco ni. Exco usahawan ni sebenarnya banyak je buat program untuk usahawan-usahawan baru dan sebagainya. Tapi yang penting adalah macam mana kita ni ambil maklum ataupun tak tentang pemberitahuan yang mereka bagi tahu lah. So setiap kali ada je bantuan ke, seminar keusahawanan ke, saya mesti join. So daripada situlah saya belajar untuk tahu macam mana nak buat benda ni, macam mana nak buat, macam mana nak kembangkan bisnes. Sebenarnya tak perlu pun untuk join macam moderator ataupun penceramah luar bisnes yang lain. Sebenarnya kerajaan sendiri pun dah peruntukkan modul yang lengkap dah sebenarnya untuk soal usahawan ni mula. So jangan lupa untuk rebut peluang tu. Tapi kalau untuk nak kembangkan lagi bisnes, macam nak join kelas seafood bites dan sebagainya, kelas Aziza Osman dan sebagainya, sebenarnya yang tu pun saya rasa tak ada masalah. Sebab semua, walaupun ramai orang kecam dia sebenarnya bukan doktor lah dan sebagainya, tapi ilmu yang disampaikan tu tak kira lah walaupun daripada seorang apa pun background dia, tapi asalkan ada ilmu, kita terima je dan kita serap untuk kita apply, dan hasil dia pun kita boleh tengok banyak yang berjaya. So sebenarnya tak ada masalah untuk kita join. Okay. So itulah antara sumber-sumber yang saya belajar, dan macam dekat IG ke dekat Facebook ke, banyakkanlah macam follow kod-kod untuk usahawan kan. So bila kita macam kita rasa down dan sebagainya, bila kita baca kod-kod daripada orang lain ni, dia sedikit sebanyak dapat menaikkan balik semangat kita untuk terus berjaya dalam perniagaan ni. Sebab yang paling penting okay, saya lupa cakap tadi, paling penting dalam berniaga ni kita kena faham tak semestinya kita akan ada fasa untung je, kita akan ada fasa rugi juga. So dalam bisnes dia ada ups, dia ada down. Dan yang paling penting sebenarnya untuk nak jadi seorang usahawan ni adalah macam mana kamu nak jadikan bisnes awak ni bertahan selama long term. Sebab kita boleh tengok tak semua bisnes yang boleh bertahan panjang kan. So mesti dia akan ada titik kejatuhan tak? Dia mesti akan ada sekali titik kejatuhan. Dan macam mana untuk naik balik. Dan kita boleh tengok macam banyak je bisnes-bisnes, kalau anda boleh tengok dengan bisnes yang dia tak buat pembaharuan untuk bisnes ni, macam Nokia kan. Kita tengok kan Nokia dia tak up to date pun dengan perkembangan terkini, dan akhirnya dia jatuh. Macam tu juga dengan kita boleh tengok macam kedai makan kan. Kedai makan betul, macam dulu memang dah famous lah kedai makan kan. Tapi bila sekarang ni dah mula era semua benda nak kena ada cheese kan. Cakotiang cheese lah, apa cheese lah, semua benda nak kena ada cheese. So dia tak buat pun improvise tu, maka pesaing-pesaing lain lah yang akan dapat, dan kedai dia pun akan down. Macam tu. So dalam bisnes ni itulah kita kena cuba untuk improvise apa yang ada pada diri kita dan bisnes kita untuk sustain pada masa yang lama. Okay, next ada soalan lagi tak? Terima kasih. Jadi saya open kepada mana-mana partisipan yang ada nak tanya soalan. Korang boleh tanya, boleh on mic ataupun boleh tulis je dekat chat box. Nanti korang Assalamualaikum. Hai.
Okay, nak tanya, macam before we start a business, kita kena ada like modal tu kan, macam so mana Cik dapat modal tu? Oh, okay. Okay, macam yang saya cakap sebelum ni, kan, kita sebenarnya tak perlu untuk start dengan something yang besar, kan. Macam saya start dengan, kan saya nak buat aiskrim tu, kan, yang 50 sen sebatang tu. Modal sebenarnya tak sampai RM50 lah saya sebenarnya, kan. So sebenarnya kalau kita nak start dengan apa modal kecil tu, mungkin yang pertama sekali saya dulu sebab memang dah start apa jenis yang suka menabung kan. So memang kalau ada duit raya, duit apa dan sebagainya memang saya simpan. So saya gunakan modal daripada situlah. Tapi kalau macam anda, kalau memang tak ada langsung saving, boleh je nak minta daripada family. Tapi bagi saya tak perlu start dengan something yang besar, cukup start dengan something kecil. Kan? Sebab sekarang ni saya rasa senang untuk buat bisnes. Sebab zaman saya dulu macam tak banyak lagi online business yang tawarkan untuk jadi dropship dan sebagainya, kan. Okay, so sebab itulah perlukan modal yang agak tinggi lah, macam RM50 tu kan. So untuk nak start daripada scratch untuk buat bisnes. Tapi sekarang ni saya tengok senang. Sebab contoh dia dah cakap, dengan memodalkan hanya RM50 anda boleh generate income, kan. So anda bayar RM50 tu, anda dah dapat copywriting untuk post benda-benda, bahan semua dia orang dah bagi, poster semua dah bagi, yang anda tinggal post dan jadi customer, kan, mudah. So zaman sekarang ni adalah zaman yang mudah. Soalan tadi, so apa yang anda perlu buat, bila anda dah dapat dah ada tadi modal, dah dapat perniagaan, apa yang next step yang anda perlu buat adalah kembangkan duit tu. Tak semua orang daripada RM50 tu dia boleh kembangkan jadi 100, tak boleh kembang jadi 1.5. Ada yang dia menguncuk. Dan ada juga orang yang start business, tiba-tiba daripada RM50 tu memang dia jatuh rugi tu. Memang dia kosong. Silap negatif pun ada, kan. So apa yang saya boleh nasihatkan, kalau yang mana yang terus naik tu, teruskan momentum dan cari lebih banyak networking dan sebagainya untuk kembangkan lagi bisnes anda. Tapi untuk yang merudum, contoh yang tadi yang kosong, yang jatuh kepada kosong, jatuh kepada negatif, apa yang anda kurang sebenarnya adalah anda kurang ilmu, kan. So apa yang anda perlu buat, anda kena top up ilmu yang anda kena ada. Dan anda kena faham dalam bisnes ni, setiap kali anda jual, anda kena yakin dengan satu prinsip, pasti akan ada orang beli. Pasti akan ada orang beli. Cuma apa yang membezakan di antara seller, usahawan ni dan usahawan lain adalah secepat mana anda boleh jual produk tu. Faham tak? Kan? Maksud dia pasti akan ada orang beli, tapi sama ada sekarang ataupun tahun depan ataupun 2 tahun depan, tapi produk tu pasti akan terjual. Tapi apa yang membezakan adalah macam mana kita untuk mempercepatkan proses pembelian orang tu. Sebab tu dalam, kalau anda join banyak business punya talk dan sebagainya, anda akan dapati banyaklah cara-cara untuk target customer ni. Kalau tengok kita punya iklan terus beli, kan. Tak ada terfikir-fikir lah. Sebab contoh macam saya boleh tunjuk macam promo lah, kan. Shopee buat promo, kan, 5/5, 4/4 dan sebagainya, 11/11. Sebenarnya apa yang dia orang cuba sampaikan tu sebenarnya adalah untuk mempercepatkan proses pembelian tu, kan. Sebab promo tu hanya ada sehari. Kalau kata anda tak beli hari ni, so anda akan terlepaslah peluang tu. So itulah sebenarnya teknik untuk mempercepatkan jualan. So jangan takut kalau nak start business, tapi jangan takut untuk start business, sebab anda kena pegang prinsip pasti akan ada orang beli. Cuma anda tak tahu bila dan secepat manakah anda boleh jual produk tu. Macam itulah persediaan. So untuk menjawab soalan tadi yang pasal modal tu, sama ada simpanan sendiri ataupun daripada parents dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk saya nasihatkan, janganlah mula terlalu besar. Takut orang cakap high risk, high investment, high risk. Macam itulah. Selagi mana kalau anda
letakkan investment yang tinggi, mungkin peluang untuk anda jatuh rugi tu tinggi, peluang untuk untung pun tinggi. Macam itulah. So cuba selebih baik untuk kembangkan duit tu. Beranakkan duit tu daripada sikit kepada banyak. Macam itulah nasihat saya. Okay. Terima kasih saudara Alisem. So jadi itu je untuk session Q&A participants kita hari ini. So kita dah dengar banyak sangat perkongsian ilmu mahal tentang bisnes daripada saudara Alisem, yang kalau mungkin kita pergi seminar, mungkin perkongsian sama tapi berbayar, tapi dengan saudara Alisem ni dia bagi kita secara percuma. So saya berharap agar participant semua, especially yang nak membuat bisnes, untuk cakna dan take note tentang poin-poin penting daripada macam mana kita perlu trust the process, kita perlu ikut langkah-langkah yang sepatutnya, dan kita perlu start daripada sekecil-kecil sehinggalah kita ada satu bisnes yang long term macam yang saudara speaker cakap. So saya rasa perkongsian hari ini merupakan satu perkongsian yang di luar expectation saya sendiri sebagai panel, sebab tak expect pun yang perkongsian tu dia memang very detail lah, daripada awal macam mana sampailah sekarang, dan perkongsian sebagai student, lepas tu buat bisnes pula semua tu. So saya serahkan dekat Syikin. Betul tu Syazran, setuju semua apa yang Syazran cakap tu. Okay, so before kita nak dismiss, I have one announcement. So for those who are interested to join our business plan competition untuk petang ni, korang boleh isi form yang ada dekat chatbox yang kita dah bagi tu. Ada dua link, satu link untuk skoran untuk studi unit 10, satu lagi link untuk korang nak register untuk competition petang ni, which is korang akan buat business plan and present untuk petang ni dekat judges. Okay, and korang juga ada peluang untuk nak menang cash prize worth of RM200, RM200 Malaysia. So banyak lah tu. Kalau korang nak, korang boleh je join. Memang tak payah fikir sebenarnya, korang join je. Kalau korang tak menang top 3 pun masih ada hadiah segarti yang kita orang akan bagi untuk bukan top 3. So terus je register, okay? And so saya rasa itu saja untuk program Bizscript Talk kita pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada speaker kita, Cik Amirul Adli, atas sharing yang sangat bermakna, yang sangat beneficial lah untuk kita semua, dan kepada semua students yang join pada pagi ni. And kita orang sangat appreciate lah korang sanggup spend masa untuk join program kita orang pada hari ni. So before tu kita boleh start on camera. Semua participant boleh start on camera untuk kita buat sesi fotografi. And korang boleh gunakan background yang kita orang sediakan ada dekat chat box juga. So saya akan kira 1, 2, 3. So kita akan mulakan first dulu, formal. 1, 2, 3. Yang keduanya kita akan buat freestyle. 1, 2, 3. Okey, itu saja. So sekali lagi nak ulang, kalau sesiapa participants kita hari ini nak join program petang nanti, yang akan menang duit RM200, ada yang 100, ada hadiah sagu hati pun ada. So bolehlah untuk register dekat chat box yang kita sediakan. Kalau tak jumpa, boleh PM saya ke ataupun mana-mana AGK yang ada lah. So lastly saya nak ucap beribu terima kasih dekat Tuan Speaker Alisem kerana kesudian beliau untuk turut serta
dan bagi share ilmu mahal bisnes ni dekat semua participants, dan kita juga mendoakan supaya tuan speaker punya bisnes semakin grow, semakin famous, bukan sahaja di Tasik Gelugor, bukan sahaja di Pening, dan bukan sahaja diguna pakai oleh YB Tasik Gelugor, tapi oleh YB-YB seluruh Malaysia, insya-Allah. Amin. Saya pun nak ucapkan terima kasih lah kepada unit Syazran, Ashikin dan para peserta lain. Semoga apa perkongsian yang saya kongsikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu anda lah dalam karier anda sebagai seorang mahasiswa dan juga usahawan, insya-Allah. Terima kasih.